Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa qudwatina wa qudwatina Muhammadan shadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitab Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Fa ya ayyuhal ikhwah ittaqullah yusikum wa iyaya taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqullah la'allakum tuflihun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Tuan Imam, Ustaz Nazli kita akan puasa sejak rumah yang sentiasa dimuliakan, memperingati sesama kita untuk kita sentiasa memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan berusaha kita untuk memelihara akan rahmat dan nikmat yang Allah cucuri ke atas kehidupan ini dengan kita sentiasa memastikan lafaz syukur kita itu lafaz yang keluar daripada hati yang suci, yang sentiasa mensucikan Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Dan kemudian daripadanya kita pastikan sifat itu, iaitu sifat syukur itu sentiasa hidup. Kerana hanya dengan hidupnya sifat itu maka kita akan terus mentaati akan segala perintah-perintah yang ada dalam agama kita, menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasul yang benar lagi mulia, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masih ataupun kita di dalam pengajian kita ni kita buat tafsir ayat-ayat pilihan, ya, ayat-ayat pilihan. Kita tak sebut nak buat surah ke apa. Jadi kita memilih ayat-ayat yang bermula padanya seruan, ya, ayat nida, seruan Allah Taala, dan seruan itu kepada orang beriman, iaitu kita lah. Kalau dikata nida ya ayuhan nas, itu seluruh manusia, ya dah. Di sana ada yang mematuhi tapi ramai yang mematuhi. Tapi di sana seruan bagi orang beriman, mana khusus orang yang telah menyatakan bahawa mereka beriman pada Allah Ta'ala. Di sana juga terbahagi juga, beberapa bahagian. Kamu yang benar iman mereka, yang menghidupkan iman mereka, yang benar iman mereka tapi mereka jatuh dalam golongan fasik dan berzalim, dan yang palsu iman mereka iaitu golongan munafik. Yang saya sebut dua tadi, zalim dan fasik tadi benar, tapi ada fasik dan juga zalim. Yang kita tahu fasik dan zalim ini duduknya kalau dia tak bertaubat dalam neraka Allah, wa na'udzubillahi min zalik. Baik, hari ini kita tengok daripada surah apa ni, Al-Munafiqun. Surah Munafik ni, Munafiqun, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-9, 10, 11.
Nah, marilah kita ambil pengajaran daripada ayat ini, insya-Allah malam ni, dengan kita memahaminya dalam keadaan sempurna, insya-Allah. Ya tak? Kita rasa, ya tak? Kita yakin, ya tak? Bahawa malam ni kita balik ni, kita balik dengan kekuatan yang telah diperbaharui, yang telah di-charge semula, ya tak? Insya-Allah. Ya ayyuhallazina amanu, kamu orang-orang yang beriman. Lalu saya sebut kan, bila sebut orang beriman ni, kita tahu bermula iman tadi, apa dia? Beriman tiada Tuhan melainkan Allah. Hidup ni semuanya berkaitan dengan iman. Beriman ianya kebenaran, beriman ianya kebatilan. Beriman Allah, beriman tauhid. Ini dia. Beriman kebenaran, jalan yang menuju kepada Allah Taala, dan beriman jalan kebatilan yang diikuti oleh apa ni, yang disediakan oleh tauhid itu sendiri. Ya tak? Jadi kita beriman. Kalau tidak kita beriman kepada Allah, ikut, tapi tak beriman bahawa tauhid itu satu keburukan. Kadang-kadang kita buat kerja yang berkaitan dengan tauhid. Ya tak? Sebab kita kena faham. Dan bila kita mengaji ni, saya ulang, kita mesti kaji. Ya tak? Barulah kita akan dapat kekuatan daripada ayat-ayat tersebut. Ya tak? Sebab kalau kita tengok, kalau kita fikir saintis tu hebat tak hebat, pasal apa dia hebat? Dia kaji. Bermula dia duduk nak buat kaji, tuan-tuan tengok dia geleng dulu. Dia mengeling pasal apa? Dia tak faham lagi. Tapi dalam keadaan dia tak faham, dia cari. Dia mengeling, tapi bukan mana dia berhenti, tapi dia menyatakan bahawa dia masih tak puas hati, masih tak faham. Dia timbulkan persoalan, kenapa jadi gitu, kenapa jadi gini, maka dia dapat jawapan. Dan bila dia yakin dengan jawapan itu, maka dia mengganggu. Dan bila dia mengganggu tu, satu kepastian. Nah, pasal apa Allah beri dia ilmu tadi? Pasal dia bermula dengan keinginan untuk mendapati kebenaran. Kita kadang-kadang kita ngaji agama ni tak ada lagi ustaz baru nak bagi assalamualaikum dah nganggur dah. Ini masalah dah. Tak ada, belum kata apa assalamualaikum warahmatullahi, dia dah nganggur dah. Dah faham dah. Belum apa lagi. Tapi bila ustaz dah balik, dia tengok tak ada ustaz, baru dia ngelik. Terbalik tu kan. Jadi bila Allah nak bagi lah. Jadi marilah kita menjadikan gulungan yang Allah akan beri kita nikmat ilmu tadi. Dengan kita mula dengan ngeling dulu. Mana tak faham lagi dah. Dan bila dalam proses itu, insya-Allah kita bersoal jawab, bermuzakarah, kita berbincang, insya-Allah kita keluar. Setiap kali kita keluar daripada majlis ilmu, hati kita benar-benar puas kerana ilmu tadi dapat menyelamatkan kita, membawa kita kepada kemuliaan dan menjauh kita daripada kehinaan. Baik, orang-orang yang beriman tadi, beriman bermula padanya tiada Tuhan melainkan Allah. Baik. Apa dia kata? La tulhikum, janganlah melalaikan kamu. Lalai. Apa dia? Amwalukum, harta benda kamu, wala auladukum, dan juga anak pinak kamu, urusan harta benda kamu, urusan anak-anak kamu, apa dia? An zikrillah, janganlah benda-benda itu, iaitu harta benda kamu dan juga urusan anak-anak kamu, lupa kamu daripada ingat Allah. Lalaikan kamu daripada ingat Allah. Baik, persoalan. Ingat Allah. Setiap kali tu Allah ajar kita orang beriman supaya janganlah urusan-urusan seperti ini, malahan urusan dunia tu sendiri. Kalau kita tengok dalam ayat-ayat lain, menunjukkan dunia tu sendiri Allah perintah pada kita supaya ianya penuh dengan tipu daya yang akan membawa kita kepada kelalaian. Jadi lalai ini adalah pengertian yang sebalik daripada ingat. Ingat, tiada padanya lalai, lupa, maka berlakulah kelalaian. Jadi Allah Ta'ala di sini ajar kita supaya sentiasa ingat. Dan jangan lalai. Di sini dia sebut khusus apa ni, harta benda kamu. Yang kita tengok hari ni memang sibuk dengan urusan kerja, pasal nak tambah lagi, pasal nak buat rumah besar lagi, nak tambah kereta lagi. Maka dengan sebab nak harta dunia tadi, maka kita lupa Allah Ta'ala. Kerana lupa Allah Ta'ala ni, tak ada lah kita nak ngaji. Solat mungkin lagi kita solat ikut dah lah, mana dipejabat apa tak. Sedangkan kalau kita ingat Allah, tak mahu jadi gitu. Dia nak solat berjemaah. Tapi tak apalah, tapi paling-paling tidak tak ada nak mengaji. Mengaji ni suatu kewajipan yang amat besar. Kena tak? Kena beriman tak dengan ilmu tadi? Kena beriman lah. Beriman, mengaji ni wajib.
Beriman, mengaji inilah jalan kemuliaan. Beriman, tiada ilmu, kita akan sesat. Beriman, tiada ilmu, kita akan jadi lemah. Kita akan menyeleweng daripada agama. Tapi bila tak ingat Allah Ta'ala tadi, maka dia tidak akan fikir benda tu kecuali memikirkan apa yang dia ingat. Dia lalai daripada Allah, maka dia tak akan lalai daripada tauhid. Ni ceritanya sebab dia ada dua je, Allah atau tauhid. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Itu Allah bagi orang yang beriman. Ketika mana? Ketika dia ingat Allah. Tapi bila dia lalai, wallazina kafaru. Nakafaru ni tu dia tadi, zalim, fasik, munafik. Munafik itu apa? Ngaku iman, palsu. Fasik zalim ni mengaku iman, benar, tapi lalai. Fasik ngaku tapi tak buat. Zalim menafikannya. Itu mendustakan ayat Allah. Zalim. Jadi di sini tu Allah, orang yang beriman, tauhid, orang yang engkar. Yang kalau orang itu ingat Allah, ambil Allah, maka menyelamatkan Allah Ta'ala akan mereka ini daripada kerosakan. Tetapi kalau tidak Allah, maka dia dah ambil tauhid. Mana tauhid ini akan membawa manusia daripada kebenaran kepada kesesatan, daripada kemuliaan kepada kehancuran. Ini benda yang perlu sentiasa berada di dalam pemikiran kita. Nak meletakkan yang positif dan yang negatif itu sendiri. Jadi balik pada tadi, ayat ini cukup besar. Kerana dunia ini yang sentiasa membuatkan kita lalai daripada ingat Allah. Harta benda dan juga anak pinak. Hari ini kita tengok kerana anak-anak pinak kita kadang-kadang tak? Kalau kita tengok anak kita, kita kadang-kadang sanggup hantar dia tuition tengah malam. Tetapi bab mengaji, saya pernah jumpa dia sanggup datang ke masjid. Pada hari lain dulu dia tak ada, tapi dia datang. Rupanya kerana menghantar anak dia tuition di tempat itu, tak ada tempat dia nak tunggu, dia pun duduk di masjid. Tapi tak apalah kalau dia boleh membina kemuliaan. Tapi bila anak dia tak mengaji, dia tak datang masjid. Ni kata niat tadi, keikhlasan tadi. Kalau pergi kerana nak mencari kemuliaan, Allah akan datangkan kemuliaan. Tapi kalau pergi kerana ada sesuatu sebab yang selain daripada keikhlasan tadi, kami tidak dapat. Walaupun datang ke masjid. Itu sebab hari ni ramai juga hari Jumaat datang ke masjid, solat berjemaah. Tapi tetap kita lihat waktu-waktu lain kosong. Sebab yang datang tadi bukan dengan keikhlasan untuk mencari keredaan, tetapi dia jadi satu budaya dan ikut-ikutan. Ini benda yang perlu kita lihat dengan mata kepala kita, jadi pengajaran dalam kehidupan kita. Semua yang berlaku sebelum daripada kita dengan disebut dalam Quran ni adalah untuk pengajaran, supaya dalam kehidupan ini kita dapat membentuk kehidupan kita mengikut jalan yang mulia dan menjauhi daripada jalan yang hina. Cakap mudah Ustaz, tapi bila nak buat nanti Allah Rabbi. Jadi balik pada tadi, bermula an zikrillah, daripada zikrillah tadi kita ngaji dah. Zikir-zikir yang paling utama, apa kekuatan dia? Apa kekuatan zikrullah ni? Kita ngaji dah. Kita dah sebut dah. Jadi apa kekuatan dia? Kekuatan dia apa dia Ustaz? Dia zikir ni memang ingat. Zikir ni makna ingat. Kalau tanya orang putih, dia kata remember. Itu translation dia. Apa tujuan sehingga Allah Ta'ala sebut di sini, dan banyak ayat-ayat lain dah. Banyak. Untuk apa Ustaz? Menghidupkan. Yang kita dah sebut sebelum ni, sesuatu yang kita ingat. Bila ingat ni, mana kita cakap, mana kita bayang, mana kita fikir, mana kita apa dia, kita kata-kata. Itu maknanya ingat. Kalau kita di sini lepas solat, kita kata wirid tadi, wirid, dan bila sebut subhanallah, mana kita ingat Allah, sifat dia maha suci. Mana ingat dalam bentuk tak pas. Tapi ada juga dalam bentuk hati, ada juga dalam bentuk-bentuk lain. Bentuk kata dia sentiasa, Allah, yang saya sihat ni semua kerana Allah. Ya Allah, Engkau datangkan pada saya kesihatan. Mana itu juga zikrullah. Beritahu isteri malam, isteri kata, bang makan bang, Allah, mari kita makan sama, inilah rezeki pada Allah. Itu ingat Allah.
Jadi ingat Allah bukan sekadar zikrullah. Ni bila orang Melayu kita ingat itu tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu je. Sedangkan ingat Allah ni di dalam pelbagai bentuk dan keadaan, dan mengikut kesesuaian. Di pejabat sedang kita buat kerja, tiba-tiba sahabat kita nak ajak sembang yang bukan, kita kata minta maaf tuan, anda tak mau sebab Allah ada di mana-mana. Itu ingat Allah. Nampak? Ingat Allah tu. Bukan tiba-tiba subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan. Dengan orang ramai nak subhanallah, orang betul-betul. Lepas sembahyang, solat, kita subhanallah lah. Bila kita rasa kita buat dosa, kita istighfar, astagfirullah lah. Kami sedang bercakap dengan orang, kita kata, tuan, kita nak cari rezeki yang halal. Kalau haram, bawa balik rumah, makan dari darah daging, tak layak untuk duduk surga, tapi dibakar dalam neraka. Zikrullah lah. Orang kat pejabat pun jadi ustaz dah pula dia. Tak kira lah, letak dia lah dah. Tapi yang penting tu, ingat Allah. Tujuan dia penting supaya Allah hidup di hati. Kadang-kadang kita tak perasan benda yang hidup di hati ni, kadang kita tak perasan. Isteri kita, anak perempuan kita tengok TV, artis. Tengok surat khabar, artis. Tengok majalah, artis. Betul. Pasal kita duk ingat, dia kata apa ni dah pakai dedah aurat dah. Tetapi dalam pada dia tengok tu dah, tapi dia tengok tak? Dia tengok. Dia masuk. Dia masuk apa? Artis-artis yang berlumba-lumba untuk jadi cantik, untuk bergaya. Walaupun dalam dedah aurat. Jadi dia dedah aurat dia tak ikut. Tetapi telah meresap dalam diri dia dan hidup dalam diri dia nak mencantikkan diri dia. Maka syaitan duk bisik. Maka hari ini kita boleh tengok orang yang pakai menutup aurat, tetapi mereka mencantikkan diri mereka untuk lelaki yang bukan suami mereka. Ada busana muslimah, kita tak berasa. Tapi orang yang prihatin, orang yang mengkaji, dia berasa pasal apa pula? Apa ada busana pula ni? Fashion ni nak cantik. Sedangkan pakaian menutup aurat ini untuk menutup segala pintu-pintu fitnah. Jadi macam mana ni? Tak jadilah tu sebab di negeri Arab tu, walaupun dia keluar Arab tu jadi buah semacam, tapi mana hitam semua. Sebab dia tahu dah sana, ulama kata nak tutup segala ruang dan peluang fitnah. Tapi hari ni kita membuka segala ruang dan peluang pada syaitan untuk menimbulkan fitnah. Kita dah pakai tudung tu pun dah ada 3-4 warna hari ni. Macam terpengaruh sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita sembang-sembang di pejabat, sesuatu yang kita baca dalam surat khabar. Dalam keadaan tersegar, tak sedar, dia meresapi dan dia mula hidup dalam diri. Walaupun kita tidak mendedahkan aurat, tetapi kita mahu jadi seperti mereka, belum berlumba nak tunjuk siapa yang cantik dalam pemakaian menutup aurat. Langgar habis. Ini benda dia. Tapi kalau dengar kata, pelik ustaz ni pelik dah. Benda yang kata orang selama ni biar je. Jadi orang tak buat, tak tahu je. Jadi tutup. Tapi lama-lama tu pakai tudung, pakai t-shirt dengan pendek, lama-lama habis, langsung terburai habis. Itu buat kita dengan heran. Kita datang surau masjid mengaji, isteri kita bukan main tudung labuh, tiba-tiba anak dah jadi artis. Sebab apa? Kita ajar dah apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar hari-hari. Macam kita hari ni, malam ni kita duduk dengar apa? Ayat Quran. Tapi berapa lama? Ni sejam ni. Keluar daripada ni, kita baca dah? Tak ada dah. Apa yang kita baca? Dunia. Bila yang sejam kita baca ni nak hidup? Bila nak resap dan bila nak hidup? Itu sebabnya ingat Allah ni satu benda yang besar. Tetapi ingat Allah bukan sekadar lepas solat, tetapi sepanjang kita hidup, sepanjang kita sedar, ingat Allah supaya dia meresapi dan dia kekal hidup dalam diri. Itu tujuannya. Tapi kita lepas solat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Keluar, Syekh, rumahan berlaku tu Syekh, ambil biji. Umur. Pergi kat pejabat, umur, harta benda. Ada kekayaan. Syekh, ada peluang ni Syekh, buat duit ni Syekh. Multi level, habis semua dia cakap dan berkaitan dengan ni. Boleh ke tak boleh? Boleh. Sebab Allah Ta'ala kata di sini, firman Allah Ta'ala, jangan dengan harta benda tu. Boleh, tapi jangan benda tu melalaikan kamu. Anak-anak boleh, tapi jangan lalaikan kamu daripada apa? Ingat Allah, kan itu yang paling tinggi. Mana dia kata kul apa ni kul in kuntum apa ni kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakin tardawnaha
ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qaum fasiqin. Sadaqallahul azim. Dia katakan, ni kita ni katakan, apakah kita dalam keadaan anak ibu bapa kita, saudara kita, anak-anak kita, isteri kita, keluarga kita, harta benda yang kita himpun itu, perniagaan yang kita takut rugi, rumah besar yang kita suka, adakah lebih kita cinta lebih daripada cinta Allah, Rasul dan jihad fi sabilillah? Satu persoalan yang kita kena jawab sebagai seorang beriman. Tak ada ya Allah, sebab semuanya adalah Engkau yang beri. Tapi Allah sengaja letak dalam bentuk persoalan supaya kita dapat fikir dan jawab dengan keadaannya yang yakin. Tak ada, kami tak cinta sesuatu kecuali kami bermula cinta tu Allah. Sebab semuanya daripada dia. Jadi di situ dia kata 8 perkara, 8 benda yang memang kita lihat, inilah dia yang dunia yang telah melalaikan kita daripada Allah. Dan bila lalai daripada Allah, sebab ingat dulu, kalau kita nak cinta Allah, kena ingat dulu. Ingat apa? Macam kita nak sayang isteri kita, maka kita sentiasa ingat apa? Segala kebaikan dia, segala kemuliaan dia, segala pengorbanan dia. Bila kita duk ingat, maka dengan sendirinya akan hidup dalam diri kita apa? Kasih sayang Allah Ta'ala. Begitu juga bila kamu lupa Allah, macam mana kasih sayang itu nak hidup? Sebab kasih sayang itu bermula kena ingat Allah. Cuma kasih sayang itu hidup kerana mengingati Allah dalam keadaan yang benar. Itu beza dia tak? Maka ingat Allah tapi tak ada kasih sayang, mana tak ingat Allah dalam keadaan benar. Contoh, kita sebut Subhanallah, Maha suci Allah Ta'ala. Itu baru mengaku bahawa Allah itu sifatnya Maha suci. Maha suci dalam segala sifat-sifatnya. Belum sempurna. Maka tak tengok, bila nak sempurnanya? Bila kita dalam hidup ini, dalam perbuatan kita membenarkan akan sifat Maha suci Allah. Apa dia? Allah Maha adil. Maka itu sifat Allah Ta'ala yang Maha agung. Kita menyempurnakannya dengan apa? Dalam hidup ini kita bernaung di bawah sistemnya yang adil. Tapi kalau kita bernaung di bawah sistem yang bukan daripada sistem Allah Ta'ala, kita telah merosakkan keimanan kita. Allah tadi sifatnya Maha adil, Maha bijaksana. Mana Allah yang Maha bijaksana, sistem dia itu, sistem Islam itu penuh dengan kebijaksanaan. Maka kita bagi menyempurnakan apa dia? Ingat kita, yakin kita, beriman kita dengan Allah sifatnya Maha bijaksana, maka hidup ni kita duduk di bawah sistemnya yang penuh dengan kebijaksanaan. Kalau kita ambil sistem yang selain daripada sistem Allah Ta'ala, kita seolah-olah nak kata sistem lain lebih bijak daripada sistem Allah. Maka dalam kata lain, Allah tidak sempurna kebijaksanaan dia. Itu tauhid asma' wa sifat tu, dia kena sempurna. Kita pun nak ingat Allah sempurna. Apabila ingat Allah, kita ingat apa? Kita ingat kita ni hamba dia. Baru sempurna. Duk ingat Allah tapi tak sempurna, tak jadi. Maka rububiyah, asma' wa sifat sempurna, bawa kepada uluhiyah. Ni benda yang perlu dipahami. Bukan sekadar mengaji dan mengangguk, tetapi dipahami dengan jelas sehingga dia mampu untuk memelihara kehidupan dia daripada perkara-perkara yang merosakkan. Ini ramai tak ada. Hari ni tak sah kata kita orang alim yang pegang-pegang jawatan besar pun. Contoh tuan-tuan saya nak sebut lah, saya nak sebut salah satu contohnya. Apabila satu ulama yang kata hari ni cukup masyhur nama dia, seorang yang letak di depan tu doktor. Jadi nak banding dengan saya memang lemah. Lemah lah saya sebab dia doktor pengaji tinggi. Apabila dia dengan jelas kata pelaburan ASN ni padanya haram. Tapi dia duduk di dalam panel syariah dalam pembangkang Islam. Maka dalam pembangkang Islam, dia bila ditanya di mana kepada kemuliaan pembangkang Islam, sedangkan bila kita ambil konvensional, berbanding dengan banking Islam, orang yang ambil konsep Islam kena bayar lebih. Maka dia jawab, nak cerita kelirunya manusia ke ni. Dia jawab, ini seperti kita menikah. Niaga nak disamakan dengan nikah, satu benda tak kena dah. Pasal kiyah ni dia kena.
niaga ni ada untung. Nikah ni tak ada untung. Nah, nikah ni keperluan suami kehidupan manusia. Dia kata bila kamu menikah ada akad, maka maka berlakulah subuhan yang tidak dikata zina. Tapi kalau tidak, dia zina. Tak? Nampak? Jadi bila dengar macam itu, orang yang bawah ni, betul-betul dia nak. Sedangkan tuan-tuan, ni tabligh pertamanya saya sebut tadi, perniagaan dengan perkahwinan tak boleh dikiaskan. Kedua, baik, tak apa. Sekarang ni kita tahu, bila berlaku akad, satu-satu bank yang berpegang dengan prinsip Islam, mana bila dibuat akad jual beli, mana yang dijual tu siapa yang punya? Dia yang punya. Dia yang punya, baru boleh dibuat akad. Tak? Jual beli tadi, mana kalau satu bank tu, saya jual rumah ni, mana rumah tu dia punya. Maka mana dia dah beli daripada pemaju. Tak? Bila dah beli daripada pemaju, baru dia boleh jual pada orang. Saya jual dengan harga yang lebih besar. Kalau dia beli RM50,000, dia jual RM100,000 dengan bayaran tertangguh. Dan ni dia cerita, kita kena guna akal sebab kita kaji. Baik, kalau begitu, kamu jual rumah kamu yang kamu dah beli kepada kami. Jadi bila terbengkalai, kenapa kamu tidak ambil tanggungjawab? Tiba-tiba terbengkalai, pembeli tadi terpaksa terus membayar kerana sudah diikat dengan pemaju. Patutnya tak boleh sebab pemaju ni dengan bank dah beli. Dan dia buat akal tu, benda tu dia punya. Nampak tak? Boleh terima tak? Boleh nampak tak? Boleh tak? Saya nak akad pada tuan-tuan, saya beli rumah ni, ya tak? Daripada Ustaz Nazri, saya kata tuan, saya jual rumah ni. Mana saya dengan tuan? Kalau saya tak beri rumah ni, mana saya bertanggungjawab? Tapi tak. Saya beli pada Tuan Nazri, saya jual hantar. Lepas tu bila anak tak boleh, itu yang tak kira dengan Nazri. Mana keadilan dia? Tapi nampak, bila kita duduk di dalamnya, kita nak katakan dia halal. Bila kita tak duduk dalamnya, kita kata haram. SB haram. Berarti tak duduk situ. Tapi duduk dalam sistem pembankan Islam ni, benda ni boleh. Betul? Itu sebab lebih baik kita tak usah pegang apa-apa jawatan. Dan dengan keadaan itu, kita sebut dengan kebenaran agama kita. Al-Quran, Sunnah. Boleh? Boleh. Tak boleh? Tak boleh. Habis cerita. Pasal sana tu bayar RM5,000, takkan nak kata tak boleh. Ni berat ni keliru manusia hari ni. Itu sebab agama ni, dia kena beriman dan hidup iman itu atas agama. Tapi jangan harta benda, jangan gaji, jangan pangkat melalaikan kamu daripada sentiasa ingat Allah. Kita tak ada masalah. Memang kita perlukan umum. Itu sebab sistem Islam tadi sistem yang menyelamatkan. Tapi selain daripada sistem Islam, dia merosakkan kehidupan kita. Yakin ke tak yakin? Kena yakin lah. Macam mana kita yakin? Kalau ada Tuhan selain pada Allah Ta'ala, hancur langit dan bumi. Ustaz. Sekarang langit dan bumi tak hancur. Apa tandanya? Bukti bagi kami Allah, dialah Tuhan yang Esa. Sebab kalau tidak langit dan bumi akan hancur. Tak hancur. Tetapi Allah yang Esa tadi, maka dia telah mengadakan sistem yang satu. Pasal tak ada Tuhan lain yang mengadakan sistem-sistem lain. Dia Allah, cari Tuhan melainkan dia. Dia mendatangkan kepada manusia satu sistem, iaitu Islam. Kalau manusia menggunakan sistem selain daripada sistem Islam, mana akan hancurlah kehidupan manusia. Nah, sistem manusia hari ini hancur tak hancur? Kan kita dapat lihat sistem kehidupan manusia seluruh dunia hancur tak hancur? Hancur. Berzina, buang bayi, rogol, gay, lesbian, habis semua. Hancur tak? Itu bukti bagi kita. Kalau beriman, bukti yang jelas nyata bahawa hanya ada satu sistem. Kalau manusia nak selamat, itulah dia sistem yang kita mesti kembali pada, iaitu Islam. Tiba-tiba kita keluar, masih lagi kita tidak mahu memperjuangkannya, kita masih lagi duduk pada sistem yang membawa kepada kehidupan yang penuh dengan porak-poranda. Lepas tu keyakinan langit dan bumi tidak hancur, bukti Allah tiada Tuhan melainkan dia. Hidup manusia hancur, bukti apabila kamu guna sistem selain daripada Islam, kamu akan hancur. Nah, tapi pasal apa? Islam ni senang ke tidak? Islam ni senang ke tidak? Senang. Ya. Quran ni nak ikut Quran, senang ke susah? Senang. Senang tak Ustaz? Senang tak? Islam ni senang tak? Nak ikut Islam ni senang tak Ustaz? Senang tak? Pasal apa senang? Mesti ada sebab. Ni kita nak pergi dia pasal kita tahu sebab dia.
Tidak senang, susah kita buat. Jadi kalau kita tahu sebabnya, kita pelihara sebabnya, jadi senang pada kita, tak jadi susah pada kita. Tapi kalau kita tahu sedap, hari ini kita rasa solat senang, tapi benda lain jadi susah. Sebab kita tak tahu sebabnya menyebabkan dia senang dan sebabnya menyebabkan dia susah. Kan? Ini satu ayat ni dia tunjuk jalan sebenarnya, tapi kita tak lihat. Satu ayat ni dia mengajar benda yang mudah dan dia mengajar akibatnya jadi susah. Islam tu mudah tak? Peraturan Islam dia tak mudah. Sekarang kita ni Islam ni kan apa? Kita pilih sendiri. Nah, bukan orang lain pilih. Itu saya sebut ulang. Pasal kita nak kena letak, I'm a Muslim bukan kerana orang, tapi saya seorang Muslim kerana saya telah memilih Islam sebagai cara hidup saya. Nah, betul tak? Anda pilih Islam bukan kerana orang lah. Pasal apa anda pilih Islam? Ada orang tanya saya, Ustaz, kalau nak tengok dia yakin tak yakin, anak kata nak tengok dia yakin tak yakin, tak ada orang habis tanya dia jawab dah. Pasal dia tahu dia setiap jalan yang dia pilih. Bukan Ustaz, ada sini pasal kita jarang je ni budaya orang Melayu ni, budaya Malaysia ni. Ustaz cakap seorang-seorang biar bila lantak dia. Cakap dah, kami dengar sudah dah. Balik suka kami lah nak ngangguk kena ngedek, itu kami buat kerja kemudian. Ya tak? Tapi tak boleh. Mengaji ni tak, dia kena hidup. Tuan-tuan dan saya, kita mesti apa ni orang kata menyertainya. Ya tak? Jadi berlaku soal jawab. Bila berlaku soal jawab, barulah kita rasa nikmat padanya. Jadi soalan ni mudah. Kita semua pilih Islam kerana diri kita, bukan kerana orang. Ya tak? It is our own choice. Ya tak? Pilihan kami. Tapi pasal apa kita pilih Islam? Sebab kami beriman pada Allah. Itu penting kita ambil ayat ya ayyuhallazina amanu, hei kamu orang beriman. Kerana bermula iman tadi, Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Allah, apa dia? Apa ni? Engkau lah yang mentadbir segala-galanya. Ya tak? Maka baru kita turun iman dengan Islam, iman dengan Quran. Ya tak? Boleh tak? Pasal apa kita Islam? Pasal apa kita seorang Muslim, Ustaz? Tanya lagi nama. Apa nama dia? Suhadi. Anak minta maaf lah baru 2 kali tanya. Selagi anak tak mati, anak akan tulis tanya. Tanyalah dia meresapi dan hidup dalam dia itu, Ustaz Suhadi. Jadi kita Islam kerana apa? Kerana beriman pada Allah Ta'ala. Benar? Kita pergi cerita, I'm a Muslim because saya beriman Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Dia tak puas hati. Apa kena mengena Allah dengan Islam yang kau pilih? Apa dia? Alhamdulillah, hidup. Apa ayat dia, Zat? Wa raditu lakumul Islam dinan. Inna dina indallahi Islam. Hujah ada. Ini benda yang kita nak hidup. Jadi lain kali anak tak payah nak tanya benda, sebab bila dah hidup, tak apa dah. Kita bawa benda lain, nak hidup benda lain. Dan selagi benda ni tak hidup, takkan kita nak tambah benda yang lain. Tapi bila benda ni dah hidup, kita tambah yang lain, yang hidup ditambah dengan yang baru, maka zadathum iman ma'a imanihim. Bertambahlah Allah Ta'ala akan iman seseorang itu di atas iman yang sedia ada. Tapi kalau ini pun kita tak boleh nak hidupkan, kita bagi yang lain termasuk ayat ini, dia jadi kelang kabut. Jadi sahabat kita Ustaz Suhadi kata, Allah Ta'ala sebut inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya ini benda-benda yang tak ada benda lain. Sesungguhnya inna ni din apa indallah, din di sisi Allah ialah Islam. Maka kami yang beriman Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Bila Allah kata agama di sisi Dia Islam, segera kami pilih Islam. Lagi satu hujah yang kita baca tadi, wa raditu lakumul Islam madinah. Allah kata Dia redha atas kamu Islam sebagai din kamu. Kami beriman Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Dan bila Allah kata Dia redha Islam, maka kami terus ambil Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang di antara kamu yang mencari selain daripada Islam sebagai din kamu, tak diterima. Kami beriman Allah tiada Tuhan melainkan Dia. Tak mungkin kami cari sesuatu yang Allah tak terima. Maka kami pilih Islam kerana itulah dia agama yang Allah terima. Kan jelas. Tak ada siapa pun boleh merosak ataupun melemahkan pegangan kita, kerana sudah nampak jelas dan nyata. Keyakinan kita bersandarkan dengan apa dia? Bukti-bukti yang nyata. Nampak tak? Jadi ini kata, itu sebab saya Islam, beriman pada Allah. Apa kata Allah, itulah dia yang kami pegang. Baik, sekarang kita pegang dengan Islam. Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu, kamu orang yang beriman, yang beriman pada Allah tiada Tuhan melainkan Dia, sehingga kamu dah pilih Islam, udkhulu fis-silmi kafah. Islamlah secara sempurna.
Kita yang pilih, Allah kata Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan din kamu. Mana din Islam ini sudah sempurna. Allah pun kata udkhulu fi silmi kafah. Ustaz Suhadi, Ustaz Nazri, Badrul Hisham masuk Islam dan terima Islam secara sempurna. Jangan pilih-pilih. Nah, ini benda dia. Nah, jadi sekarang ni susah ke senang? Senanglah, sebab kami yang pilih sendiri. Jadi bila Allah Ta'ala perintah kami untuk Islam sepenuhnya, mudah sebab kami yang pilih. Mudahlah. Tapi kenapa sekarang di luar sana susah untuk mereka? Kalau mudah, semua orang yang beriman tadi penuh surau kita. Nak? Collection pun lebih daripada tu. Bulan 1, 10 bulan 9, 33,200. Benar? Kalau semua faham. Tapi kenapa jadi susah? Kenapa jadi susah? Tuan-tuan senang, Ustaz Suhadi senang. Ya tak? Senang nak Islam ni? Nak ikut semua senang tak? InsyaAllah. Tak apalah mujahadah tu kita tahu. Tapi senang. Tapi bila kita, kenapa jadi senang pada kita? Kenapa jadi susah bagi mereka? Ya. Kita kata dia yakin. Mana? Pasal dia antara hidup atau mati. Ustaz tadi kata kita beringat Allah supaya Allah hidup di hati. Kita diajar untuk ingat Islam supaya Islam hidup di hati. Berapa ramai kita yang ingat Islam? Yang saya kata porak-perandanya hidup di luar sana kerana memilih selain daripada Islam. Tapi bila kita keluar, kita masuk dalam sistem itu tanpa kita mengingatkan diri kita bahawa kalau kita menggunakan sistem itu, hidup kita akan hancur. Jadi Islam hidup tak? Tak hidup. Bila tak hidup, susah ke senang? Susah jadinya. Al-Quran, ya tak? Hudan linnas, ya tak? Berarti jadi hudan lil muttaqin. Nah, pertama hudan untuk manusia. Tapi kebanyakan manusia mereka tolak, ya tak? Petunjuk bagi orang beriman. Tapi ada juga orang beriman yang lalai, yang tolak. Jadi dia jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa maknanya hidup Allah di hati. Tapi sekarang ni Al-Quran jadi mudah lah. Pasal apa mudah? Sebab Quran tu hidup di hati. Apa saya jadi susah? Sebab Quran tu mati di hati. Jadi hari ini kita tahu apa yang menyebabkan sesuatu hidup. Ni dia kata an zikrillah. Paling tinggi sekali ingat Allah. Kalau kita memahami setelah kita kaji rupanya segala-gala yang lain daripada itu juga kena diingatkan supaya kita tak melakukan benda-benda yang bersalahan. Cakap benar, mulia. Bohong, hina. Kena ingatlah. Ingat macam mana? Cakap share, kita jangan cakap bohong, share, hina. Kita wajib bercakap benar. Ini perintah. Tu ingat. Kan? Di pejabat, di pasar, di mana-mana. Maka kita ingatkan diri kita. Kita sebut pada orang lain. Kita bayangkan dalam ingatan kita bahawa bercakap benar itu mulia, bercakap bohong itu hina. Maka bila kita tu selalu sebut dia, bayang dia, dia hidup di hati. Maka bila hidup di hati, baru nak cakap bohong, jangan. Sebab dia hidup di sini. Bohong itu pekerjaan keji. Ya tak? Ada tak? Dia kata, yang Nabi kata apa? Tidak berzina, la yazni, nani, ya dah. Bila dia kata yazni, hina wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina ketika itu dia beriman. Mana ketika itu hidup iman dia. Bila hidup iman dia, mana dia beriman, berzina ini haram. Beriman yang paling tinggi Allah dan bawa ke bawah beriman zina ni haram. Tidak akan berzina seorang pezina ketika berzina dia seorang beriman. Tak akan mungkin berlaku. Tak akan mencuri seorang pencuri ketika mencuri dia seorang beriman. Tak akan berlaku. Tidak akan minum arak orang yang memang kaki arak ketika dia minum tu dia seorang beriman. Mana walaupun kaki arak ketika dia beriman dia tak akan minum. Benar? Mana? Dan tak akan lalai kita, tak akan kita tidak datang ke masjid. Enak. Ketika itu kita beriman, mesti kita datang. Ini penting. Mana hidup di situ hadis menunjukkan apa ni kena hidup. Iman tu kena hidup. Dan Al-Quran dia kata dah, ya ayyuhallazina amanu aminu apa dia? Aminu billahi wa rasul. Ila akhir ayat. Kamu orang beriman. Bermula kamu beriman tu, hiduplah kalimat kamu. Cuma dia kata, berimanlah kamu sepanjang masa pada Allah. Mana kena hidup? Nabi kata, amantu billah summa istaqim.
Beriman pada Allah, kemudian istiqamah. Ya, ini yang pentingnya. Macam mana kita nak jaga kemuliaan antara kita dengan isteri? Macam mana kita nak jaga hubungan kita supaya kekal kita dari suami isteri, bukan setakat di dunia, sampai masuk dalam surga Allah Ta'ala? Apa rahsia dia? Kita boleh letak, kita letak hari ni kita dah. Rahsia kehidupan seseorang itu, rahsia mulia atau hina, di mana duduk dia? Di mana duduk? Hati. Tapi rahsia mulia atau hina hati, rahsia dia apa? Mesti ada. Pasal hati itu duduk kemuliaan atau kehinaan. Mulia hati, mulialah kehidupan. Hina hati, hinalah kehidupan. Tetapi yang memulia atau yang mengakibatkan dia hina, apa rahsia padanya? Ini rahsia. Kalau kita tengok orang tu berjaya, jutawan dia, apa rahsia dia jadi seorang jutawan? Dah, kita tanya dah rahsia tu. Tapi dalam iman pun kita tanya, jadi apa rahsia hati? Rahsia hati ialah keimanan. Iman kepada kebenaran, mulialah hati, mulialah kehidupan. Beriman dengan kehinaan, kebatilan, kesesatan, maka rosaklah hati, maka rosaklah kehidupan. Beriman kepada ayah pin, macam ramai dah beriman kepada ayah pin, hati jadi mulia ke hina? Maka kehidupan jadi hina. Beriman Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Rasul dia, maka mulia ke tak? Mulia, maka mulialah kehidupan. Nampak tak? Tapi balik pada tadi, mereka yang di luar sana yang mencuri, yang ambil rasuah, mereka yang berzina, buang bayi, orang Islam beriman, mereka pun kata beriman. Nah, mereka pun kata mereka beriman. Jadi bermula rahsia kehidupan hati, bermula rahsia hati iman. Tetapi hari ini orang yang kata beriman pun dia melakukan kehinaan, dia melakukan maksiat, melakukan mungkar. Jadi persoalan yang kemudiannya ialah apa rahsia pada iman? Betul tak? Apa rahsia beriman? Apa rahsia beriman? Nah, ini satu hal. Tuan-tuan tak nak kaji ke? Mana? Saya tanya saya jawab. Saya tanya saya jawab. Mana? Apa rahsia beriman? Rahsia iman ialah berkekalan, hidup, istiqamah. Jangan di surau ini bukan main lagi iman dia dah, tapi keluar saja dia tak hidup. Itu masalah dia. Pasal kita kata Allah cari Tuhan melainkan dia, di luar tak boleh share masyarakat majmuk pula dah. Iman yang tak hidup, iman yang benar di dalam surau masjid tapi keluar boleh kata tak sesuai undang-undang Islam. Ni masalah dia. Nah, jadi rahsia kepada iman ialah tetap. Maka itu yang kita kata bermula padanya. Semua ada hadis belaka. Ya ada, semua ada ayat Quran belaka. Ya ada. Kalau kata hati kita iza solat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala hiya qalb. Baik dia baiklah semua, rosak dia rosaklah semua, ketahuilah itu hati. Dia kata ma wa qarab fi qalb wa sadaqal amal. Apa yang ada di hati dibuktikan dengan amal. Mulia hati, mulia amal. Rosak hati, rosak amal. Innamal a'malu binniyat. Setiap sesuatu perbuatan itu daripada niat. Niat itu daripada hati. Mulia hati, niat mulia, maka amal jadi mulia. Hati rosak, niat rosak, maka amal jadi rosak. Ni dah. Mulai iman itu dah tentu dah. Ya dah. Berimanlah kamu kepada Allah. Ya dah. Kemudian istiqamah. Aminu billah. Nabi kata apa ni? Amantu billah summa istaqim. Beriman dan istiqamah. Istiqamah tu berkekalan macam suami isteri. Apa rahsia mulia hidup suami isteri? Hati. Apa rahsia hati? Kasih sayang. Apa rahsia kasih sayang? Hidup. Tapi kalau di dalam rumah tengok isteri I love you, keluar dia kat pejabat, habis perempuan lain semua dia tengok cantik belaka. Maka bila tak hidup kasih sayang, betul dia? Cukup setahun, I minta cerai. Pasal kadang-kadang kita tak pasal boleh cerai. Pasal adakah mereka tidak berkasih sayang? Jangan. Ya dah, sanggup mereka belanja 9,999 duit hantaran 77,700. Allah Rabbi macam-macam ya dah. Mereka sanggup berhabisan kerana kasih sayang. Tapi kenapa lepas tahun dia boleh bercerai? 5 tahun bercerai, 10 tahun bercerai. Pasal apa? Sebab dia tak hidup. Sebab dia tak berkekalan. Nampak tak? Jadi persoalan yang akhir dalam konteks ini, bagaimana nak menghidupkannya? Ya dah. Jadi cara nak menghidupkannya ialah zikir.
Bahasa Melayu kata ingat, bahasa orang putih kata remember. Jadi bermula, kalau nak hidupkan Allah di hati, ingat Allah. Dan itulah benda yang paling tinggi. Kemudian Allah kata beriman kepada Rasul aku. Maka nak hidupkan Nabi di dalam hati, ingatkan Nabi. Kemudian Al-Quran sebagai panduan dia. Nak hidupkan Al-Quran di dalam hati, ingat dia. Cuma sekarang ni ingat apa? Dia pergi mana? Quran. Dah. Ya tak? Bila kata Allah, ingat Allah dengan sifat-sifat ketuhanan dia. Rububiyah serta asma' wa sifat. Dia ingat, Tuhan, entah boleh jadi macam ni ke kalau tidak kerana Allah Ta'ala? Itu ingat Allah. Bila dia buang gaya, Tuhan, kenapa kita tak nak datang ke masjid? Itu kan nikmat Allah Ta'ala. Sepatutnya kenderaan yang besar yang Allah bagi itu, kita datang ke masjid. Itu ingat Allah. Menyatakan kepada manusia bahawa segala-galanya Allah Ta'ala. Dia yang maha agung. Nah, bukan saja Allah. Ya tak? Subhanallah. Tapi bila keluar, entah mana pergi subhanallah. Ucapan pun dia tak tahu apa makna. Ya tak? Makna ni kan? Allah miss mata. Kan? Alhamdulillah. Kena third prize. Pasal tak faham. Ya tak? Orang lain dia ingat benda ni bahasa Melayu. Ya tak? Jangan gelak semua dia faham. Ya tak? Dah berlaku pasal penyanyi. Pelaku yang terbaik untuk tahun ini. Nah, bagi alhamdulillah. Allah telah bagi saya rezeki. Jadi la ilaha illallah. Bila alhamdulillah, segala puji-pujian milik Allah Ta'ala, kerana segala nikmat itu daripada dia, maka segera dia mentaati perintah Allah, bukan dalam keadaan mendarat. Tapi mari tak faham, ikut-ikutan. Sebab hari ini kita dah nampak, kita dalam masjid surau ni, kita kata I'm Muslim kerana saya yakin Allah Ta'ala dan Tuhan melainkan dia. Betul kami lahir Islam, tapi itu nikmat Allah Ta'ala. Dia beri kami kelebihan. Tapi beramai hari ini yang lahir Islam hari ini dalam keadaan ini. Wa na'udzubillah min dzalik. Sebab apa? Sebab dia tak faham Islam dia tu, dia mesti kekuatannya atas iman. Atas iman tadi, maka disebut hari-hari. Itu sebab dia kata, jangan siapa nak kata pada saya, kecuali saya mesti nak tegakkan Islam sebagai undang-undang dan peraturan. Hari ni tak ada. Ni ada orang Islam sendiri tak. Orang Barat tu sibuk sedang. Orang Barat yang dia terima Islam, sedang sibuk berdakwah dengan orang kafir Barat. Kita tak ada nak berdakwah dengan orang kafir. Sama-sama kita tak selesai lagi. Kan? Bergaduh sana, bergaduh sini. Kan? Ni masalahnya pasal apa? Pernah kita tanya, why? Kita kajilah pasal apa? Pasal apa kita ni kata? Dia Allah Ta'ala kata, jangan la tulhikum. Apa dia? Anzikrillah, jangan lalaikan kamu daripada. Saya sengaja omit benda tu. Ayat tu dia kata amwalukum wa auladukum wala auladukum. Tapi saya tahu tu supaya benda yang penting la tulhikum apa anzikrillah, jangan dilalaikan kamu daripada ingat Allah. Apa saja. Ayat ini harta benda dan juga anak bini. Tetapi di dalam kehidupan kita jangan apa-apa pun. Yang kata 8 yang kita baca tadi. Dia dah keluarga tu kata mak bapak, anak, isteri kan, keluarga semua mak bapak lah. Kata perniagaan, rumah dan juga harta benda tu. Itu harta benda lah. Dia boleh himpunkan yang 5 yang pertama di dalam anak pinak dan 3 yang terakhir di dalam harta dunia. Yang itu jangan dilupa, jangan membuatkannya lupa. Ya tak? Jadi benda ni kena dihidupkan, jangan lupa. Bila lupa apa jadi? Jadi fasik. Nah, ada tak ayat dia? Ada lah tahu. Apa ayat dia? Wala takunu kallazi nanasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu orang beriman jadi seperti mereka ahlul kitab, Yahudi Nasara dan hari ini ahlul Quran. Ya dah, mereka ini lupa Allah. Yang akhirnya mereka lupa siapa mereka. Mereka lupa diri mereka sendiri. Mereka kononnya beriman, kononnya seorang Islam, tapi kelakuan mereka tentang ataupun mereka mengingkari perintahnya. Ulaika humul fasiqun. Itulah golongan fasik. Ayat tu bermula dengan ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun.
Hei orang beriman. Dia kata seruan, hei orang beriman, hei orang beriman. Kita pun tengok, apa dia? Allah Ta'ala perintah kami. Kami hamba-Mu ya Allah. Apa saja yang bermula dengan hei kamu orang beriman, di sana ada apa ni panduan yang mesti kami ambil dengan sepenuh hati kami. Sama ada melakukannya atau meninggalkan. Jadi meninggalkan daripada lalai. Ya. Jadi kita tengok. Ya, nak. Kemudian daripadanya wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berlaku demikian, iaitu harta benda, dia ada anak pinak, melalaikan dia pada ingat Allah, maka dia rugi. Rugilah kan? Tak datang ngaji. Dia tak datang ngaji, tak ada ilmu kebenaran. Akhirnya rugi sebab dia beramal di atas kehinaan. Mana? Bila tak ada ilmu tentang agama, bila dia tidak mengaji, maka dia tidak ada tentang ilmu tentang akhirat. Maka hari ini dia akan jadi rugi sebab dia kejar dunia, yang bila kejar dunia, akhirat tak dapat, dunia pun tak dapat. Sedangkan kita yang yakin dengan akhirat, kerana ingin segala kemuliaan yang dijanjikan di akhirat, kita tahu bukan akhirat yang kita kejar, tetapi dunia yang kita bersungguh-sungguh. Mana? Pasal di akhirat besok bukan dia suruh kita beramal. Kerana nakkan akhirat yang mulia, kita bersungguh-sungguh di dunia. Kerana lupa akhirat, mereka kejar-kejar dunia. Mana? Bila kejar tu, maka lupa hukum hakam. Ya tak? Akhirat tak dapat, dunia tak dapat. Umur 40 tahun, ditangkap, didapati bersalah, rasuah, menipu, masuk penjara. Dunia pun tak dapat. Tapi orang yang yakin dengan akhirat, bersungguh-sungguh dia di dunia, berusaha dia untuk dapat yang halal, belanja berjalan fi sabilillah. Dunia dapat, akhirat dapat juga. Apa? Jadi ini nak tunjuknya dari mana lalai. Maka hari ini kita boleh tengok tak datang ngaji. Ya nak. Oh iya, tak ada solat berjamaah. Ya nak. Tapi bila dia tak lalai, sekejap tu bulan puasa dia dah. Orang tengok seminggu 2 minggu yang pertama. Bukan saja dia tak lalai kan. Tarawih pun dia duk sebut tarawih. Tiap hari duk sebut tarawih. Tapi bila nak masuk minggu ke akhir, duk ingat raya. Bilang tarawih, habis semua tak datang lah. Jadi kalau kita, pasal itu yang jadinya mula-mula tu ramai, di ujung tu tak ada. Sebab mula-mula tu, seminggu sebelum puasa, hari-hari dah sebut puasa, tarawih, puasa, tarawih. Kerana hidup, maka dia pun tengok. Laju dia pergi ke masjid untuk buka puasa, untuk tarawih. Tapi lagi 2 minggu, seminggu lagi, raya, baju raya. Lama tak ada. Ya tak? Mula hilang. Ya tak? Jadi sekarang baru kita tahu sebab apa orang ramai hilang di hujung daripada bulan puasa. Sebab dia menyebut sesuatu yang tak ada berkaitan, dia sebut benda yang masa depan, dia resap, dia hidup, maka dia tinggal yang ada, dia pergi kepada yang masa depan, iaitu raya. Jadilah dia hantu raya. Jadi baik, jadi golongan yang rugi. Baik, maka di situ Allah Taala ajar kita. Apa dia? Wa anfiqu mimma razaqnakum. Itu yang pertama. Ya nak, hendaklah kamu nafkahkan, infak. Tuan-tuan, infak ni dia bagai-bagai. Infak ni yang wajib, yang sunat. Ya tak? Tuan-tuan, yang wajib tadi itu yang kata zakatnya, mesti kamu belanjakan sebab itu ketentuan. Tapi sedekah, itu juga menginfakkan. Sebab kami ni menganjur supaya kita orang beriman, orang yang suka bersedekah. Tapi saya kena ingat, saya bila menganjurkan tuan-tuan supaya bersedekah, untuk apa? Kerana bersedekah itu satu kemuliaan. Tapi saya sentiasa ingatkan diri saya bukan peminta sedekah. Penting kan? Dia ada beza. Jadi bila saya anjurkan tuan-tuan bersedekah, bukan saya kata tuan-tuan bersedekah pada saya. Sebab saya bukan peminta sedekah. Islam ajar kita semua jadi orang yang suka bersedekah. Maka saya cuba hidupkan sifat bersedekah dalam diri kita. Tapi sekali-kali saya tidak akan menghidupkan sifat meminta-minta sedekah. Nampak tak? Ini dah. Saya orang tak faham. Orang suka. Lepas tu, tuan-tuan, ini tak cakap. Sebab dia ada kemuliaan. Malu itu sebagian daripada iman. Nabi kata sampai ke peringkat kamu tidak akan meminta walaupun apa pun daripada manusia. Pasal yakin daripada Allah Ta'ala. Sehingga mereka atas kuda, jatuh tongkat ke bawah, ramainya sahabat di bawah, dia tak minta, dia turun, dia angkat tongkat. Hebat tak hebat bila Nabi beri peringatan, jangan kamu suka meminta-minta, dan kamu tidak akan meminta walaupun satu benda daripada manusia. Maka sahabat-sahabat yang reti tadi, maka dia tak minta. Tetapi kemudian daripadanya bila orang datang memberi, itu cerita lain. Cerita lain, nak ceritanya tiba-tiba kita anjur, dia pun dapat tahu saya nak bagi, itu cerita lain. Sekarang hari ini budaya itu
yang kita tengok kadang-kadang pukul 10 malam, budak-budak perempuan minta dah. Kan? Mendatangkan sesuatu yang cukup buruk. Satu fitnah. Ya tak? Dan saya marah juga kerana saya minta apa? Ustaz, apa kerja Ustaz ni? Wah, habis? Kenapa? Entah datang turun sini, entah minta sendiri. Jadi minta sedekah. Ya, subhanallah. Marah kan? Marah dekat telefon. Ya tak? Tapi inilah dia hakikat. Ustaz ni dia tahu sifat bersedekah ni sifat yang dituntut. Maka dia ajak kita bersama supaya hidupkannya. Jangan di sana diselit jadi peminta sedekah. InsyaAllah kan. Jadi Allah Ta'ala kata, maka aku beri kamu rezeki, maka infaklah. Infak yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunat, semua kerana untuk kemuliaan kamu di akhirat. Kemudian disebut tu min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sebelum daripada datang kepada salah seorang dari kamu akan kematian. Mati ni tak ada siapa boleh lari kan? Ya tak? Maka selagi kita hidup ni, maka dia anjur sana. Tak? Nak buat tak? Nak kena buat lah kan? Pasal dia bermula dengan orang yang beriman. Ya tak? Maka jangan dilalaikan. Maka untuk tidak lalaikan, bila kamu ingat Allah, maka harta benda kamu infakkan. Ya tak? Jadi, nak buat tak? Macam mana cara? Cara dia bermula padanya hati. Bermula pada hati, beriman. Sedekah ni pekerjaan mulia. Bermula pada beriman tadi, hidupkan dia, iaitu disebut-sebut. Ingat dia sepanjang masa. Syekh, kalau kita tak bersedekah, siapa kita? Syekh, kalau kita bersedekah, Allah akan gandakan. Syekh, kalau kita suka bersedekah, besok di sana ni. Hari-hari disebut. Hari-hari, tuan-tuan. Tiap masa. Pergi mana anak nak cari lebih kalau boleh anak nak bersedekah pada ni. Anak nak pergi pada sana. Anak nak hantar ke Palestin. Anak-anak. Hari-hari disebut. Dia resah, dia hidup, maka pantang tengok. Nah, pantang tengok. Nah, kadang-kadang kita tak sedar. Saya duk sebut beriman pada Allah. Itu yang paling tinggi. Dalam hadis Bukhari disebut yang paling rendah apa dia? Mengalihkan. Dia ada halangan pada jalan. Dan malu sebagai beriman. Saya baca. Saya duduk ribut. Saya kata tengok tu iman tu. Daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil. Sampai mengubah. Tiba-tiba saya naik motor. Naik motor tuan-tuan. Saya lalu di situ. Di highway tu. Kayu 6 paku sedang mencacok di tepi. Ya tak? Saya lalu. Tiba-tiba hati saya kata, takkan aku nak pergi terus. Sedangkan itu ada sesuatu yang boleh mendatangkan halangan. Maka saya berhenti, saya undur di highway itu, angkat dan saya buang. Pasal apa? Saya tidak tunjuk dah. Sebab dia sebut-sebut tu dia hidup dengan. Dia rasa bersalah. Kalau pergi, akulah pendusta di sisi Allah Ta'ala. Sebab dia sebut-sebut, tapi aku tak buat. Kan? Ini benda dah. Jadi hari ini kita nak jadi seorang yang suka memberi sedekah. Maka hidupkanlah. Cabut hari-hari. Jumpa orang Syekh, kita ni kena hidupkan sedekah Syekh dengan kita sebut-sebut kemuliaan dia. Nak Syekh, tu ada contoh, jom kita bagi. Tu sebab saya kata, bermula kita kata RM1. Saya suka bersedekah, maka RM1. Ya tak? Bagaimana? Masjid. Kata tiap-tiap hari Jumaat. Di sini setiap hari, tiap-tiap malam bagi RM1, bagi RM2. Nah, tapi lama-lama tanpa pastikan dia hidup. Jangan sekali-kali lupa. Bila lupa, jadi lalai. Bila lalai, nafsu kata, jangan, nanti tak cukup. Besok dah banyak, baru bagi. Tapi sampai banyak bila pun tak cukup-cukup. Ini jadi masalah. Ya? Jadi, kemudian daripada dia kata, sehinggalah, apa dia? Jangan sampai datangnya kematian. Kerana bila datang kematian nanti, kamu akan menyesal. Sehingga, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka, ya Allah, kiranya boleh engkau tangguhkan dululah kematian ini. Ya dah sampai mati baru nak minta Allah Ta'ala tangguh. Sebab apa? Dia pun menjadi fa'as-saddaqa wa akun minas salihin. Maka sesungguhnya aku akan menjadi orang yang suka bersedekah dan jadi kalangan orang yang salihin. Orang yang sentiasa melakukan kebaikan, yang melakukan ketaatan. Jangan Allah Ta'ala ajar kita ni, kita beriman, maka kamu sekarang mulakan suka bersedekah. Jangan sampai nanti bila datangnya kematian, ketika itu barulah manusia kata, ya Allah tolong tangguhkan, kerana kami bernyanyi, lepas kalau kau tangguhkan, kami akan bersedekah, kami akan jadi dengan orang yang taat. Nampak? Sebab itulah perangai kita. Kenapa? Bila sihat, orang kata masa sihat buat tahu. Bila dah sakit, Allah ni barulah terhegi-hegi. Ini jadi masalah manusia, perangai tu. Kemudian di sana Allah berkata, walan yuakhir Allahu nafsan iza jaa ajalha.
Dan Allah sekali-kali sekali-kali tidak akan mengakhirkan atau melewatkan akan bagi seseorang itu apabila tiba ajalnya, maka dia tetap akan dilakukan. Wallahu khabirum bima ta'mal. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan.